Kalau awak nak tahu isu majaz ni, kan? Ibn Taymiyah dan juga Ibn Qayyim al-Jauziyah, mereka kata majaz ni taghut. Taghut ni apa? Tyrannical. Satu raja zalim, yang jahat, setan. Senang kata setan lah, taghut ni setan lah. Takwil dan majaz ni setan. Tahu tak kenapa mereka kata begitu? Sebab mereka kata, kalau Allah kata tangan, tapi bukan dia maksudkan tangan yang kita faham, itu sudah berbohong. Dia kata itu dikira sebagai satu penipuan. Kizib. Ini asas-asas hujahan mereka. Tak mungkin dalam Al-Quran itu ada kiasan, sebab kalau berlaku kiasan, itu adalah pembohongan. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kalaulah tangan di situ bukan bermaksud tangan yang kita faham, maka Allah telah berbohong. Ini hujahan yang geli hati bila kita baca. Okey. Saya rasa orang yang tak berapa tinggi pendidikan macam kita ni pun bila dengar gelak. Ulama baca lagi gelak. Sebab tu dia kena penjara sampai 7 kali. You understand? Siapa yang kena penjara sampai 7 kali ni, dia adalah apa? Troublemaker. You have to understand this. Troublemaker. Dan yang bersetuju untuk dia masuk jail ni bukan satu mazhab, dua mazhab, empat mazhab. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Maliki. Mufti-mufti sepakat. Bahkan ada surat Ibn Taymiyah bertaubat. Dan dia mengakui taubat dia tu. Dan ini diperkukuhkan oleh Ibn Hajar al-Asqalani dan juga Al-Zahabi. Ini bukan fitnah yang kita buat. Okey. Okey. Di sini saya nak ingatkan sahabat-sahabat berkenaan dengan dua pelampauan Zahiriyah dan Batiniyah. Batiniyah dia suka menganggap benda yang tak kiasan pun kiasan. Itu betul pelampauan. Hari kiamat pun kiasan, syurga kiasan, neraka kiasan, solat pun kiasan, haji pun kiasan. Kan dia kata tawaf 7 kali itu bermaksud kita bersatu kan dengan alam ini. Bukanlah kau pergi duduk pusing-pusing Kaabah tu. Solat pun sama juga. Angkat wuduk tu maksud dia kita istighfar. Kita menyucikan hati kita. Bukan ambil air tu angkat. Itu orang bodoh je faham macam tu. So dia ambil tu the extreme. Ini golongan Batiniyah. Semua dia jadikan kiasan. Everything. Even Tauhid is kiasan. Tauhid itu adalah kiasan. Haji adalah kiasan. Nabi Muhammad pun jadi kiasan. Sebab yang betul apa? Hakikat Muhammadiyah, bukan Muhammad bin Abdullah. Nampak tak? Okay, ini satu sisi. Pelampauan Batiniyah. Semua benda jadi kiasan. Tangan Allah apa tak lagi? Mestilah kiasan bagi mereka. Satu lagi puak Zahiriyah ni dia terbalik. Dia nak ambil literal. Semua benda dikata dalam Al-Quran adalah literal. Pendirian Al-Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah adalah di tengah-tengah. Kita akui di dalam Al-Quran dan Sunnah ada kenyataan literal daripada Allah dan Rasul dan ada kenyataan yang bersifat figuratif, bersifat kiasan. Inilah pendirian yang salim. Inilah wasata. Kalau fikir baik-baik betul-betul, kita pun sebagai manusia kadang bercakap literal, kadang bercakap kiasan. Menipu pula. Kita tak kata pun isyada menipu kan. You see, siapa kita nak menghadkan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah hanya boleh cakap literal saja. Allah tak boleh cakap figuratif. Kita sesama kita bercakap figuratif tu bahasa tinggi. Lepas tu kita hadkan Allah kepada bahasa tahap rendah. Dan kita berfiguratif sesama sendiri bila manusia berkias-kias. Orang cerdik, orang bodoh boleh berkias tak? Saya tanya. Awak kalau nak tahu antara pembeza orang cerdik dengan orang bodoh, adalah orang bodoh dia tak faham kiasan. Dan dia tidak mampu berkias. Simple tak? Betul tak? Saya ajar awak berfikir sama-sama dengan saya. Beza orang cerdik dengan orang pandai. Antara ciri utama dia adalah orang cerdik faham kiasan dan boleh berkias. Orang bodoh tak boleh berkias dan tidak boleh faham kiasan. Orang bodoh awak kena cakap everything straight to the point.
Allah anggap kita ni semua bodoh lah. Habis dia bagi kita akal, dia hina akal yang dia bagi pada kita sendiri. Allah bagi akal kepada manusia, Allah muliakan akal. Jadi Allah speak to us, of course, kepada orang yang tak cerdik dengan cara yang tidak cerdik, kepada orang yang cerdik dengan cara yang cerdik. Dan masyarakat manusia ada cerdik, ada tak cerdik. Sebab tu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ada ayat yang semua orang boleh faham, minimum IQ level boleh faham. Tapi ada ayat yang special for my elite servants, for my elite hamba, for those who try their best, for those who do kajian, for those who make their research, they will understand. Kan cantik agama ni. Dia ada minimum for everyone dan ada for the elites. Elites ni siapa? Bukan, not necessarily the gifted ones, those who tried, those who make effort, those who berusaha dengan sedaya upaya. Kan adil Allah bagi ekstra kepada orang yang berusaha. Adil lah. Kalau tak agama ni jadi komunisme. Kan? Semua orang masuk surga sama, pakai baju sama. Kan? Istana semua sama saja. Sosialisme kan? Kita bukan agama macam tu. Dan dia ada darajat, Allah sebut. Dalam surga ada darajat. Di dunia pun ada darajat manusia ni. Masalah besar bila orang tak cerdik, memaksa semua orang menjadi tidak cerdik macam dia. Dan kita tak kata kita paling cerdik. Cuma kita akui ada orang yang lebih cerdik daripada kita. Kita akui bahawa tingkatan akal manusia ini tidak sama. Dan Allah menyiapkan hadiah untuk semua orang di dalam Quran. Kesian orang yang cerdik-cerdik kalau Allah bercakap semua bahasa secara direct. How will they enjoy the Quran? Bukankah Allah jamil? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, dia suka keindahan. Takkan dalam bahasa Allah tak guna keindahan? Allah cipta alam ni dengan keindahan. Takkan bila dia bercakap dengan kita tidak ada keindahan? Dan keindahan itu apa? Literary features in language. Ada kiasan, ada metafora. Macam mana lah? Tu saya kata, ini sikap anti ilmu. Sikap anti ilmu. Bukan tak boleh faham, dia orang tak nak faham. Saya akan bagi bukti. Sahabat-sahabat yang tak setuju, saya cabar awak sit for a while and listen to what I'm going to say. And try your best to deny what I'm going to say. This is an irrefutable evidence dalam Quran yang menunjukkan bahawa Allah memang ada menggunakan statement-statement yang zahir dia tidak sama dengan makna sebenar dia. We just need to prove that. To prove our point. Yang mana ada statement yang Allah gunakan dalam Al-Quran yang mana zahir dia tidak sama dengan makna yang sebenarnya. Dan penggunaan perkataan yang Allah pakai adalah perkataan apa? Apa perkataan yang Allah guna untuk menjelaskan bahawa zahir dia bukan yang dimaksudkan? Allah guna perkataan apa? Takwil. Perkataan takwil tu Allah sendiri guna. Dan Allah SWT guna juga kebanyakan perkataan takwil dalam Al-Quran. Kebanyakan yang digunakan dalam Al-Quran merujuk kepada bahawa makna sebenarnya bukan kepada the literal statements. Saya boleh bagi awak bukti dengan jelas. Awak buka surah Yusuf.